Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan subjek ulum hadis yang bertajuk hadis maudhu'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamiza binti Muhammad Razali, nombor metrik 2014082. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang hadis berkaitan hadis maudhu', iaitu tarikh hadis maudhu'. Yang pertama, dari segi tarikh hadis maudhu' dari segi bahasa adalah diambil dari perkataan al-maudhu' dari isim maf'ul yang bermaksud wada'a yada'u wada'an wadi'ah. Wadi'ah maksudnya adalah martabat yang paling rendah, dan al-wada'ah ni boleh digunakan banyak bahasa dan mengikut situasi. Contohnya biasanya orang Arab akan menggunakan perkataan wada'ah tu macam al-had. Al-had tu maksudnya letakkan. Contohnya hattahu wa wada'an anhu, maksudnya bawa datang kepadaku. Letakkan, datangkan kepadaku, macam tu. Dan kemudian ada yang mengatakan yang wada'ah ni adalah melahirkan, iaitu wada'at al-mar'atu hamlaha, maksudnya seorang wanita melahirkan anaknya. Wada'ah ni boleh digunakan banyak maksud tapi mengikut situasi. Dan contohnya wada'at fi tijaratihi, iaitu rugi. Yang kata wada'ah ni boleh juga dijadikan isqat, iaitu gugur. Contohnya seorang si fulan meletakkan kepalanya, maksudnya si fulan tu dikenakan hukuman pancung. Lepas tu, dan ada juga yang mengatakan yang wada'ah ni boleh digunakan sebagai istilah at-Turki dan seterusnya. Hadis maudhu' dari segi istilah adalah hadis yang direka-reka cipta disandarkan kepada Nabi, dan nasab tu sampai disandarkan kepada Nabi. Hadis yang disandarkan kepada Nabi dan mengatakan yang nasab tu sampai kepada Nabi. Lepas tu secara dusta, dan ada juga yang mengatakan dalam istilah lain mengatakan yang hadis tu tak sampai kepada Nabi, tak dinasabkan kepada Nabi sebab ianya adalah hadis yang palsu dari segi perbuatan, percakapan dan pengakuan. Adalah secara salah dan secara jahil dengan sengaja atau dengan menggunakan kaedah secara tipu daya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahira Azira binti Asnizan, nombor metrik 2014061. Hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Perawi yang meriwayatkan hadis maudhu' ini tidak terlepas dari dua keadaan, iaitu tidak mengetahui yang hadis yang diriwayatkan tersebut adalah hadis maudhu' atau meriwayatkannya sedangkan beliau mengetahui yang hadis tersebut adalah hadis palsu. Dalam keadaan pertama, perawi tersebut tidak dikira berdosa kerana jahil dengan keadaan itu, walaupun dikira cuai kerana gagal mengkaji dan meneliti keadaan yang sebenar hadis yang diriwayatkannya. Sebaliknya, meriwayatkan hadis-hadis tersebut dan sedar dan mengetahui yang hadis tersebut adalah palsu, tetapi meriwayatkan juga untuk menerangkan kepalsuannya. Para ulama sependapat dalam mengharuskan periwayatannya untuk kepentingan umat, mengelak serta menghindarkan mereka daripada bahaya hadis palsu tersebut. Apabila meriwayatkan hadis palsu dalam keadaan tahu akan kepalsuannya, diriwayatkan juga bukan dengan tujuan untuk menerangkan keadaannya yang sebenar, para ulama mengharamkan daripada meriwayatkannya dalam apa keadaan dan bidang sekalipun, sama ada akidah, syariat, fadail dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabiha Butinoh, nombor metrik 2014067. Baiklah, tadi kita telah mengetahui tentang bagaimana timbulnya hadis palsu. Oleh itu, saya pula akan berkongsi mengenai pendapat ulama tentang hadis ini. Menurut Imam Al-Baiquni, hadis maudhu' atau palsu ini ialah hadis dusta yang direka atau diijtihad.
atau dicipta dan ia disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, menurut Syekh Said Abdul Majid Al-Ghori di dalam kitabnya pula menyatakan bahawa hadis palsu adalah hadis yang tidak datang daripada Nabi SAW, sama ada ia berbentuk ucapan, perbuatan, takrir dan ia disandarkan kepada Nabi SAW secara sengaja, kejahilan dan juga muslihat. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haifa Adwar binti Muhammad Zaki. Nombor matrik saya 2014083. Terdapat banyak perkara yang digunakan untuk mengetahui kepalsuan sesebuah hadis. Dan kepalsuan sesebuah hadis itu dapat dilihat dari segi sanadnya. Yang pertama, perawi hadis itu adalah pendusta. Dan hadis itu hanya diriwayatkan olehnya sahaja. Selain itu, tidak ada perawi siqah yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Dan yang kedua, orang yang memasukkan hadis ini akan mengakui perbuatan beliau sendiri. Beliau akan mengaku bahawa beliau lah yang mencipta hadis tersebut, hadis palsu tersebut. Seperti contoh, Abdul Karim bin Al-Auja, beliau pernah berkata, demi Allah, aku telah mencipta hadis sebanyak 4,000 buah hadis palsu berkaitan dengan menghalalkan apa yang hukum syarak telah haramkan dan mengharamkan apa yang hukum syarak telah halalkan. Kemudian, tanda kepalsuan sesebuah hadis tu kita dapat lihat dari segi matanya. Yang pertama, hadis palsu ini menunjukkan bahawa amalan kita ringan ataupun kecil, tetapi kita akan mendapat ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Contoh hadis palsu yang berkaitan ini adalah apabila kita ditimpa sakit, kita akan diampunkan oleh Allah SWT selama 30 tahun. Itu adalah hadis palsu. Hadis palsu yang menunjukkan bahawa sekecil ataupun seringan-ringan amalan yang kita lakukan, kita akan diberi ganjaran yang besar. Yang seterusnya, yang kedua, menunjukkan erti yang tidak betul dan menyalahi akal. Bahkan hadis ini tidak dapat ditakwilkan. Hal ini selaras dengan kata-kata Ibnu Al-Jauzi. Dia pernah berkata, jika engkau melihat sebuah hadis yang mana hadis itu bertentangan dengan dalil-dalil qat'i, bertentangan dengan dasar-dasar hukum, maka ketahuilah bahawa hadis itu adalah sebuah hadis palsu. Contoh satu hadis palsu yang di dalam slide saya ini adalah yang bermaksud penghulu makanan di dunia dan di akhirat adalah daging. Assalamualaikum. Ismi Nur Aisyah binti Zamri. Diplom Al-Quran wal Sunnah. Rokmu Al-Masfafah 20144074. Ana akan menerangkan tentang contoh maudhu dan kesimpulan. Hadis yang pertama ialah diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah melihat seseorang bermain dengan janggutnya ketika sedang mengerjakan solat. Maka Rasulullah bersabda dengan lafaz di atas. Sumber kecacatan hadis ini kerana pada sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Sulaiman bin Amru. Dia itu orang yang disepakati atas kelemahannya. Bahkan berkata Ibnu Adi, para ulama sepakat bahawa dia itu memasukkan hadis. Apa yang benar bahawa hadis ini adalah ucapan Said bin Musayyib. Hadis yang kedua ini tidak boleh dijadikan hujah kerana jalan sanadnya iaitu jalur perawi dan diriwayatkan hadis ini terdapat Abdul Wahab bin Mujahid bin Jubair. Dia adalah matruk iaitu tertolak. Imam Al-Nawawi juga menyatakan beliau adalah pendusta. Selain itu, hadis ini juga dilihat bercanggah dengan hadis-hadis lain yang menerangkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu tetap meringkaskan qashar
solat walaupun jarak perjalanan kurang daripada 4 barid atau 2 marhalah. Hadis yang ketiga ialah Syekh Albani menjelaskan dalam silsilah al-ahadis al-da'ifah menurut Syekh, sanad hadis ini gelap, rosak dan berendangan kelemahannya. Pertama, Abu Ubaidah dinyatakan oleh Ibnu Mu'in sebagai perawi misterius. Kedua, Ayub bin Mutrik disepakati oleh pakar hadis sebagai perawi dhaif. Bahkan Ibnu Mu'in menyatakannya sebagai perawi pendusta. Kesimpulannya, hadis rekaan adalah peringkat hadis yang paling teruk seperti yang kami jelaskan di atas. Lebih-lebih lagi, hukum meriwayatkan hadis-hadis palsu adalah haram, melainkan ia menyatakan ia batil dan akibatnya di neraka di akhirat kelak. Akhir kata, kami berharap agar catatan ringkas ini dapat memberi sedikit kefahaman kepada kami tentang apa yang dimaksudkan dengan ceramah palsu dan cara mengenalinya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman dalam agama ini dan lidah kita dari melakukan sebarang kedustaan atas menggunakan nama Nabi. Semoga Allah memberkati baginda dan memberinya kesejahteraan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Syukran.